Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya nastaghisu ya Allah, nastaghisu bika ya Rahman, nastaghisu bika ya Rahim, an tu'ayyidana bita'yidika ya Allah, wa an tansurana binasrika ya Rahman, wa an tu'afiyana bi'afiyatika ya Arhamar Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fis saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran atas nikmat yang berterusan, yang masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Hari ini kita tengok apa yang diumumkan oleh KKM sebentar tadi, peningkatan yang agak drastik, tuan-tuan. Sebanyak 22 orang telah dijangkiti daripada kluster sungai. Saya pun tak tahu main mana sungai, tapi itulah yang dimaklumkan kepada kita. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kita yakin dan percaya apa yang berlaku ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan di azali, tinggal bila dilaksanakan. Jadi bagi orang yang masih sihat, kita mengambil kesempatan ini untuk kita isi diri kita dengan pelbagai ilmu sebagai satu kaedah untuk kita kenal Allah dan kita percantikkan ibadah kita sebelum kita juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu benda di atas muka bumi ini yang sangat pasti. Tuan-tuan, satu benda di atas muka bumi ini yang sangat pasti. Yang lain tak pasti, jodoh tak pasti, cucu tak pasti, harta tak pasti. Tapi satu benda di atas muka bumi ini yang pasti akan kena pada setiap orang, iaitu mati. Saya dan juga tuan-tuan. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dikasihi tuan pengurusi, tuan imam, saf kepimpinan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 43, betul lah? Betul tak? Muka surat berapa? 46. Saya 46 tang mana tu? Surah Al-Hadid. Baik tuan-tuan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darainin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid, surah ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur wa gharrakum billahil ghurur. Sadaqallahul azim. Pada waktu itu mereka, yakni orang munafik, tuan-tuan, kita baca penuh ayat dia, menyeru kepada orang-orang yang beriman sambil berkata, bukankah kami bercampur gaur dengan kamu di dunia dulu? Orang munafik di akhirat nanti
Dia tanya kepada orang yang beriman. Orang munafik ni adalah orang yang duduk di kalangan kita. Cuma akidah dia tak betul lah. Dia sembahyang macam kita, dia berpuasa macam kita. Cuma apabila di kalangan kita nampak macam orang beriman. Tapi apabila tidak di kalangan kita, bahkan dialah orang yang akan menjatuhkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Nabi tak bunuh orang munafik ni. Bukan sebab Nabi tak bunuh tu sebab Nabi takut, tidak. Sebab nak menjaga akan keharmonian umat Islam daripada fitnah. Fitnah yang bakal dikeluarkan oleh orang-orang kafir. Apabila dia tengok orang Islam dibunuh orang Islam sendiri, dia tak tahu dalam cerita macam mana. Dia tak tahu hak cerita sebenar tu macam mana, dia tak tahu. Tetapi yang dia nampak nanti, tengok orang Islam zalim pergi bunuh orang Islam sendiri. Sebab itulah yang mulia Nabi SAW tidak membunuh orang munafik ini dengan semenang-menangnya. Kenapa? Kerana nak jaga agar tidak ada fitnah yang bakal berlaku di saat Islam baru bertapak dan di saat Islam baru hendak diterima oleh masyarakat Arab. Tuan-tuan, walaupun mereka di dunia tu nampak senang, tapi hakikatnya mereka itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang begitu besar di akhirat nanti. Tempatnya adalah paling dasar di neraka, tuan-tuan. Ketika mana mereka menyeru kepada orang yang beriman, bukankah kita dahulu duk sekali? Aku dengan hang duk sekali dulu, katanya orang munafik tadi, tuan-tuan. Orang beriman tu pun menjawab, benar, ya, aku dengan kamu duk sekali. Dia jawab, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Benar kamu dengan aku duk sekali, dia kata. Tetapi kamu telah mencelakakan diri kamu. Apa maksud celaka di sini? Dia mengejar dunia lebih daripada akhiratnya, sehingga ia menafikan tentang kebenaran Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni musuh kita ada dua. Musuh kita ni ada dua. Satu duduk dalam diri kita, hak tu hak kita tahu dah. Dan satu lagi duduk di luar diri kita. Kita bersendirian. Ada kalanya kita boleh melawan ia dan ia bersama dengan kita. Ada kalanya kita lawan dia, tuan-tuan, dan akhirnya dia duduk sama-sama dengan kita. Tetapi ada kalanya kita tidak mampu melawannya. Akhirnya jadilah ia berkawan atau berpakat dengan sesuatu yang lain di luar kita. Tuan-tuan, apa yang kita kata musuh kita tu? Nama dia nafsu. Kalau dia berada di bawah kita, kita pijak dia, kita didik dia, kita kontrol dia, maka dia menjadi satu nafsu yang mutmainnah. Tapi kalau kita tak boleh nak kontrol dia, dia akan jadi nafsu lawamah atau amarah bisu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Allah sebut, Allah beritahu kepada malaikat. Allah kata, hey malaikat, aku nak jadikan aku ni pencipta kepada makhluk yang diperbuat daripada tanah. Agak-agak siapa tuan-tuan makhluk yang diperbuat daripada tanah ni? Jin kah? Tak, dia daripada api. Cahaya tak, malaikat. Jadi kita lah. Kita ni makhluk yang diperbuat daripada tanah. Tanah tu tempatnya adalah di bumi. Kalau tuan-tuan tengok bumi, maknanya tuan-tuan faham, hak ni tak kena fikir dah. Hak ni tak kena fikir dah. Nampak, oh kalau tanah, kalau bumi, benda yang tak boleh nak pisahkan. Apa yang paling dominan di bumi ini selain akal manusia? Manusia pun ada benda ni. Tetapi kita tengok apa dia sifat yang paling dominan di atas muka bumi ini. Sekira manusia tidak berpandukan akal dengan Al-Quran, Al-Quran tu hilang daripada pegangannya, maka yang dominan bagi diri dia adalah nafsu. Samalah juga dengan binatang. Binatang dia tak ada kerja lain, dia ada kerja dua. Kita tambah jadi 3. Makan, cari bini, beranak. Hak perempuan, betul tak? Kerja binatang, makan,
Hak perempuan, hak betina cari jantan, hak jantan cari betina. Tu kerja dia. Tidak. Itu satu lagi beranak. Lepas beranak, makan, cari betina, cari jantan. Tentu ada kucing di rumah. Sampai masa nak mengawan. Kita sebut kata mengawan. Sampai masa nak mengawan. Tuan-tuan kunci dia dalam rumah. Apa dia buat? Dia riau, dia miau satu rumah. Tuan-tuan tidak. Lagi tak buka, lagi tak lepas dia daripada pagar tu, dia duk miau tang situ. Lagi dia tak boleh mengawan. Buka-buka pintu, dia pergi mengawan. Settle masalah. Balik-balik lega. Tuan-tuan. Lega-lega masuk rumah, cari makan. Miau juga, tapi miau makan. Itu sifat binatang. Tak apalah, tu layak bagi dia. Maknanya, di dia ada nafsu. Nafsu makan, nafsu mengawan, nafsu beranak. Macam-macam nafsu. Maknanya, atas diri makhluk ni, Allah kata, aku ciptakan satu tubuh manusia yang dalamnya maintain daripada bangsa nafsu, daripada tanah. Satu. Jadi, hak ni lah hak menjadi kadang-kadang musuh kita, kadang-kadang sahabat kita. Dalam bulan Ramadan kita diajar untuk melawannya tanpa musuh nombor 2. Dalam bulan Ramadan, sebab itulah Allah sebut, semudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam bulan Ramadan kita diajar menentang musuh kita ini tanpa diiringi dengan musuh yang satu lagi. Dan musuh itu adalah dalam diri kita sendiri. Tu dalam bulan Ramadan ada orang dapat kawal, ada orang yang tidak dapat kawal. Ada orang boleh kontrol nafsu dia, ada orang yang tidak boleh kontrol nafsu dia. Boleh kontrol nafsu, tapi time nak raya pergi belanja sakan, tuan-tuan. Pergi belanja sakan, hilang kontrol dia atas nafsu dia. Dia tengok jiran sebelah pakai baju raya sedondong wajah hijau kuning, tak boleh tahan, dia kata pipi cari hijau putih. Tuan-tuan, nampak tak? Dia punya semangat tu, tuan-tuan. Itu orang panggil nafsu. Baik, nafsu inilah yang Allah kata, aku ciptakan makhluk ini yang di dalamnya dan yang asalnya daripada tanah. Faham daripada tanah tu, kita nampak di situ ada satu nafsu yang akan ada di dalam diri dia. Dalam masa yang sama, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah sebut min ruhi. Ditiupkan kepada jasad yang namanya basyaran tadi, yang nama tubuh batang manusia daripada tanah tadi, Allah tiupkan satu benda, Allah masukkan satu benda ke dalam tubuh badan tadi, namanya unsur ruh. Ruhi, unsur ruh. Dan kerananya itulah para malaikat, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, pakat sujud belaka. Kenapa sujud? Kerana hormat kepada manusia yang di dalamnya ada satu unsur, iaitu unsur yang mengenal Allah. Kita namakan unsur ruh. Apabila Allah perintah, malaikat kamu sujud atas dasar kerana taat dan patuh kepada Allah. Dan di dalam unsur badan Adam AS tadi ada satu unsur yang memang kena Allah SWT. Cuma atas dunia ni jadi kelaru. Unsur itulah yang kita katakan unsur ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini perjanjian kita di hadapan Allah satu ketika dulu di azali. Cuma kita tak ingat ya. Cuma kita lupa. Al-Quran mai peringat kat kita, hak kita terlupa. Sedangkan peristiwa itu benar-benar berlaku. Makna kata di diri kita ada dua unsur. Satu unsur ruh, satu unsur nafsu. Tapi dalam masa yang sama ada satu unsur yang sedang mengganggu kita. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Ini satu unsur luar. Unsur ni ada kalanya dia bergabung dengan nafsu. Lemah kita. Bayangkanlah, dua lawan seorang siapa menang? Dua lawan seorang siapa menang? Tuan-tuan. Dua lawan seorang. Ustaz tu dari wrestling tu. Hak Hogan seorang tu, Ustaz. Jaya dengan Undertaker kalah dengan dia. Itu berlakon nama dia. Dah lama dah kita kena kencing dengan wrestling tu. Jangan duk tengok tuan-tuan. Berlakon dia tu. Dia dah plan awal lagi tu, tuan-tuan. Dia dah plan dah sebelum masuk dalam stage tu. Dia dah plan awal-awal lagi dah. Kita pun seronok tengoknya. Kena kencing kat dia free-free, tuan-tuan. Itu berlakon. Tapi kalau kita tengok logik pada akal. Kita kira logik pada akal. Dua lawan satu. Kemungkinan besar satu akan kalah. Tapi tidak mustahil satu juga akan menang. Tergantung bagaimana kita. Kerana itulah tuan-tuan, unsur ini kalau dibekalkan dengan tapak yang begitu kuat. Tapak yang saya maksudkan adalah tapak keimanan
yang mendasar dalam diri dia atas dasar dia kenal Allah Subhanahu wa taala, maka mailah unsur bagaimana sekalipun tidak akan tergoyah akan diri dia. Maka tak akan ada pada dirinya orang munafik, orang kafir, orang mujrimun dan sebagainya. Kenapa? Kerana dalam dirinya ada satu tapak yang cukup kukuh, yang kita namakan dengan tapak keimanan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita ingat zaman dulu-dulu orang tua-tua, sini saya tak pastilah. Orang tua-tua saya dulu masa saya kecil-kecil, saya duk dengar perkataan balik asal. Ya, saya duk dengar sedia perkataan balik asal. Lama juga dah fikir. Kan? Kenapa mereka duk sebut? Kita ni dah buat silap, mari kita balik asal. Kan manusia ni dia tidak terlepas daripada buat silap. Manusia ni dia tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Yang benar-benar tidak melakukan kesilapan dan maksum adalah yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Hak lain tu tak kiralah dia wali ke, dia siapa ke, cuma selepas buat silap tu dia balik asal. Ini hak kita nak faham balik asal ni. Dengan balik asal inilah kita redha, kita kenal siapa diri kita. Orang yang tak balik asal dia tak akan kenal siapa diri dia. Selalu kita dengar kalau buat silap balik asal. Jadi duk fikir-fikir apa mana balik asal. Rupanya balik seperti mana keadaan Nabi kita, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam balik asal. Apa maksud balik asal? Hak duk cerita makan buah khuldi itu adalah satu cerita yang memang Allah dah tentukan begitu keadaan dia. Nak jadi cerita saja. Nabi Adam alaihi salam ni tergoda dengan iblis tadi, kita katakan unsur di luar tadi, tergoda dengan iblis tadi, maka dengan tidak sengaja dia makan buah tu dengan sebab bukan nak lawan Tuhan. Dia bukan nak lawan Tuhan. Nabi Adam ni dia bukan nak lawan Tuhan. Dia cuma nak hidup kekal. Tak, syaitan tu duk goda dia. Kalau hang nak hidup kekal, hang kena makan buah ni. Dia tak ada unsur pun dia nak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah sendiri pun, zaman Nabi Adam tidak ada unsur pensyirikan oleh manusia sekalipun. Walaupun dia orang jahat. Ada syirik kepada Allah ni bermula Nabi Nuh AS. Asalnya bukan sebab pergi sembah patung tu. Patung tu bukan terus dijadikan Tuhan. Asalnya kematian orang alim di kalangan umat Nabi Nuh AS. Jadi ada orang alim baik, alim bagus, mati dah dia, maka dibuat batu peringatan. Tengok, daripada batu tadi, asalnya adalah sekadar memperingati sahaja. Nak ingat akan kebaikan orang ni, nak cerita kepada keturunan dia, inilah manusia baik, mari kita jadi macam dia, mari kita hormat orang macam dia, nak suruh taat macam ibadat macam dia. Tu tujuannya. Tapi lama kelamaan tengok nafsu duduk dalam badan kita. Ruh juga duduk dalam badan kita. Syaitan duduk tak mana? Di luar. Dia duduk ganggu-ganggu. Dia berkolaborasi dengan nafsu. Akhirnya ruh terjatuh ke bawah. Akhirnya batu yang dahulunya sekadar peringatan, kemudian disembah oleh manusia. Banyak manusia sembah, tuan-tuan. Sedangkan apa yang disembah itu sebenarnya membinasakan dia. Kita orang beriman, tuan-tuan, kalau kita diazab pun atas dosa, contoh orang yang tinggal sembahyang. Macam ayat saya baca tadi, masalakakum fi saqar. Pasal apa hang duduk dalam neraka saqar? Contoh, saya cerita contoh, tuan-tuan tak. Pasal apa hang duduk dalam neraka saqar? Dia kata pasal aku dak sembahyang. Nombor satu, pasal aku dak bagi orang makan. Orang lapar aku tak bagi makan. Dua, pasal aku duk mengumpat. Aku tubuhkan grup WhatsApp. Aku sembang-sembang benda hak, kadang-kadang benda tu gosip. Kalau ia betul jadi mengumpat, kalau dia salah jadi fitnah. Aku suka benda-benda macam tu. Aku tubuhkan grup apa? Grup makcik bawang contoh. Yang tuan-tuan ada. Lepas tu ada lagi pecahan makcik bawang tu, makcik bawang putih, makcik bawang merah. Manalah tahu kok ada kan. Tengok tuan-tuan, Allah sebut dalam surah Al-Mudassir tadi ayat 43, urutan hak saya baca tadi, tuan-tuan. Nombor 3 adalah orang yang menumbuhkan kumpulan-kumpulan hanya semata-mata nak cakap benda-benda macam ni. Dan keempat, orang yang bakal masuk dalam neraka saqar adalah orang-orang yang tak percaya akan adanya hari
hari kiamat. Baik, hak saya nak cerita tuan-tuan, kalau sekiranya kita orang beriman tak sembahyang, contoh dalam hati kita ada iman, di sisi kita akidah ahli sunnah wal jamaah, kini pegangan kita tuan-tuan, kita di sisi ahli sunnah wal jamaah, walaupun kita melakukan maksiat tapi dalam diri kita ada iman, confirm kita akan boleh masuk balik dalam syurga. Siapa ada dalam iman? Ada dalam diri kita pasal iman. Makna kata kita tak syirikkan Allah. Pasal apa tak sembahyang? Malas. Settle masalah. Nak kata apa lagi? Pasal apa tak sembahyang? Malas. Pasal apa tak sembahyang? Allah tak suruh hang mandai. Tu confirm kena. Itu confirm syirik Allah. Tu confirm kena taubat. Pasal apa tak sembahyang? Malas. Akan dikenakan hukuman. Kalau duduk dalam kerajaan Islam, kena hukum takzir atas diri dia. Suruh dia sembahyang. Kalau tidak, kita pergi halau dia, pergi duduk tang mana-mana dalam hutan rimba, tuan-tuan. Tak. Baik, tuan-tuan, orang yang tak sembahyang tadi contoh saja, dia orang beriman, di akhirat besok dia akan diazab dengan satu sebab tak sembahyang. Sebab dia tidak syirikkan Allah. Tapi orang kafir, kita tengok asal kejadian manusia. Apa asal dia? Allah kata, aku suruh, aku cipta kamu di atas muka bumi untuk menyembahku, dengan makna tidak menyirikkan Allah dengan sesuatu. Dan nombor dua adalah ikut perintah. Orang kafir syirik kepada Allah, tu satu azab. Yang kedua, azab yang kedua, dia tak sembahyang, dia tak puasa, walaupun tidak diwajibkan ke atas dia, tetap juga dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita satu je kalau tak sembahyang lah, tapi saking kita sembahyang. Maknanya kalau tak buat benda yang Allah perintah, balik kepada asal. Ini nak cerita ni. Apa maksud balik asal? Tengok Nabi Adam alaihi salam di saat baginda keluar daripada syurga. Apa baginda buat? Al-Quran menceritakan secara detail yang dilakukan oleh yang mulia Nabi Adam AS adalah dengan memohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun tuan-tuan duk minta ampun kepada Allah, sujud kepada Allah 40 tahun supaya Allah ampunkan dosa-dosa baginda kerana makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang balik asal adalah orang yang bertaubat. Kita memang buat salah, tak ada masalah. Kita memang buat masalah, tak ada masalah. Tapi kalau kita ada keinginan untuk balik asal dengan makna nak bertaubat, mudah-mudahan saat kita dipanggil oleh Allah, saat kita berada dalam sakaratul maut, waktu tu kita sudah pun balik asal dengan makna kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan menunggu kehancuran kami. Itu niat orang munafik. Dia duduk dengan kita, memang dia nak suruh kita binasa. Dia dengar orang Islam kena bunuh, dia suka hati, tapi dia tak tunjuk lah. Dia dengar macam kisah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah yang dituduh berzina dengan satu orang sahabat Nabi, yang ketika mana yang mulia Sayyidatina Aisyah ni balik bersendirian kerana tertinggal kenderaan yang pergi dahulu. Dia dah masuk dah tapi keluar balik pergi cari barang yang jatuh, maka kenderaan tu meninggalkan dia, sehingga datang satu sahabat Nabi bawa dia balik, maka dia difitnah. Apa sikap dan peranan orang munafik? Ini yang dikatakan menunggu kehancuran. Apa sikap dan peranan orang munafik? Dia ambil kesempatan ini untuk sebarkan virus cerita. Antara tuduhan yang diberikan kepada Ummul Mukmin Sayyidatina Aisyah tadi, telah berzina dengan sahabat yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala membersihkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu PL perangai orang munafik. Kalau ada orang Islam perangai macam ni, dia suka tengok Islam tu hancur, dia macam kita pakai kopiah, pakai jubah, pakai baju. Tapi kalau dia seronok tengok orang Islam tu hancur, dia kena tanya balik, aku ni Islam ke munafik? Sebab benda tu tak ada label. Di kenalan kita pun tak ada. Contoh nama Ramli bin Jamal, dalam kurangan bapak munafik. Ada tak macam tu? Tak ada. Kalau dah tak ada, maka tak ada siapa pun boleh tahu. Jadi kita tanya, kita introspeksi diri kita, aku ni munafik ke tidak?
Aku ni munafik juga. Nabi kata alamatul munafiqin salasa. Yang pertama bercakap bohong, janji, mungkir. Tak. Itu tanda-tanda munafik hak Nabi SAW sebut. Jadi kita tanya diri kita, aku ni munafik ke tidak? Inilah masa kita nak keluar, kita nak move on, keluar daripada sifat tadi. Sebab kita yang muhasabah diri kita sebelum benar-benar kita dimuhasabah, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, tuan-tuan. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong. Doa sekemah dah. Doa sekemah. Doa sekemah. Apa sekemah? Seolah-olah tidak ada hari penghisapan di akhirat nanti. Sebab itulah Abdullah bin Ubay ni, bapa munafik ni, tuan-tuan, saat dia nak mati, apa dia buat? Dia pergi hambak ke anak dia. Anak dia ni satu orang yang beriman, sahabat Nabi SAW. Saat dia nak meninggal, saat dia nak mati tu, dia suruh anak dia ni pergi ambil jubah Nabi SAW supaya pakai kat dia. Rupanya dalam kubur nanti dia tak kena kodam, tak kena katak dengan malaikat. Kononnya begitu je, tuan-tuan. Nampak tak sifat orang munafik? Dia ragu-ragu, tapi saat dia hampir kepada kematian, tak ada dah ragu-ragunya. Mula-mula ni ragu-ragu. Ragu-ragu tang mana? Disebabkan dia dihiburkan, dia dipenuhi, dia dihiasi dengan angan-angan kosong. Seolah-olah dia akan hidup lama, seolah-olah akhirat ini tidak ada, seolah-olah apa yang dibincangkan, apa yang Nabi cerita itu adalah dongeng dan ada benda hak tak mungkin berlaku. Maka dengan keinginan seperti itu, dia rasa bahawa dia betul. Akhirnya, sehinggalah sampai ketetapan daripada Allah, mati. Habis? Di dunia. Di akhirat nanti, ni kita cerita akhirat. Malam pertama dia dalam kubur, tak ada cakap banyak dah. Hak kapit dengan kubur tu satu cerita. Hak kena tarik nyawa dengan malaikat tu satu cerita. Hak jumpa dengan malikil maut tu satu cerita. Hak kena tanya soal munkar nakir tu satu cerita. Hak temu, hak duduk dia azab dengan melihat azab yang bakal dia terima tu satu cerita. Hak kena bangkit di akhirat besok dalam keadaan dosa, dalam keadaan dia dipenuhi nanah, dalam keadaan dia berduka cita, dalam keadaan dia takut tu satu cerita. Kemudian menunggu hari diisap tu satu cerita. Kemudian diusir ke dalam api neraka tu satu cerita. Dan kita baca dah dalam pertemuan yang lepas, mereka ni diusir secara bergerombong-gerombongan. Maka berkatalah mereka yang tunggu api neraka tu, mereka tu kata, "Hei, tak adakah satu orang lelaki di kalangan manusia ini, yakni Nabi, yang datang kepada kamu mencerita kat kamu tentang ayat-ayat Allah?" Malaikat tu jekah balik. Itu satu cerita dah. Malaikat tu kata, "Tak adakah orang yang menceritakan bahawa ini hari kita akan berjumpa? Tak adakah?" Nah, malaikat tanya. Mereka kata ada. Kalau ada, masuk neraka. Mudahnya, tuan-tuan. Masuk neraka dengan pertama, dengan sebab syirik kepada Allah. Yang kedua, diazab pula dengan azab meninggalkan sembahyang. Hak dia difardukan atas diri dia, tapi dia tak buat. Orang tanya, sakit tak api neraka tu? Sakit tak, tuan-tuan? Orang tanya, sakit tak api neraka? Hak kita duk rasa api muka bumi ni, hak kita duk rasa api muka bumi ni, adalah percikan daripada api neraka yang telah pun bertukar warna. Hak kita duk rasa ni, hak duk rasa lah ni, kita duk ambil api ni, kita duk masuk pun kena tangan orang hak terbakar tu, itu adalah percikan api neraka yang telah pun bertukar warna, bukan lagi warna asal. Tapi nak cerita mana sakitnya, sehingga kan disebut Abu Talib sendiri yang tidak dibakar seluruh badannya, hanya sekadar memakai sandal sahaja, kemudian diletakkan sandalnya di atas kakinya. Sandal itu yang kena api neraka, pecah otak dia, tuan-tuan, melegak otak dia. Tak kena pun kaki, kena sandal je. Tuan-tuan nak boleh bayangkan. Tu nak cerita hak kena azab. Belum lagi cerita Allah sebut dalam surah Waqiah, hak makan daripada buah zakum, hak minum daripada air hamim dan sebagainya. Itu gambaran neraka yang bakal diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka dia berkata, alangkah baiknya kami ini menjadi tanah. Jadi di mana orang munafik? Orang munafik duduk di kalangan mereka. Sebab apa? Sebab di dalam hati mereka, mereka hanya ada keinginan sahaja untuk melihat umat Islam itu jatuh.
Tapi dia duduk dengan kita macam dia lah pembela agama. Tapi kat tengok dah, ada umat Islam macam ni perangai? Ada. Dia nak tengok Islam tu jatuh, tapi di bibir mulutnya dia mengatakan dia menyokong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu telah ditipu terhadap Allah. Jadi oleh syaitan yang amat penipu, tuan-tuan. Kita tengok syaitan tu duduk di unsur di luar. Iblis tadi, syaitan tadi, penipu daya tadi duduk di unsur yang di luar. Jadi kalau unsur ini mula bergabung dengan nafsu, maka adat kata lemahlah ruh. Tetapi tuan-tuan, apabila ruh ini balik kepada asal, insya-Allah dia akan dapat semula kekuatan dia, no? Seorang ahli tafsir menafsirkan, tetapi kamu telah mencelakakan diri kamu. Tuan-tuan tengok ayat yang atas tadi, yang disebut bala, tetapi benar, tapi kamu telah mencelakakan diri kamu sebagai suka mengikuti kesenangan dan menuruti keinginan hawa nafsu. Satu, kesenangan, yang kedua hawa nafsu. Jadi dua benda ni, dua perkataan ni dia tak boleh nak pisahkan. Senang, hawa nafsu. Hawa nafsu cenderung kepada yang senang. Yang senang ni apa? Benda yang dilarang. Yang senang-senang ni apa? Benda yang dilarang. Contohnya wanita, mabuk, harta. Itu dipanggil benda-benda perhiasan dunia. Akhirnya kalau sesuatu berlaku kat dia, hilang reda dia. Sedangkan reda ni adalah satu ubat yang paling mujarab bagi orang Islam. Duduklah tang mana-mana pun, reda ni adalah satu ubat yang paling besar kepada umat Islam. Kesan daripada reda, dia bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bersyukur ni dia dapat dua. Satu, dapat nikmat. Kedua, nikmat hak nak mai. Ni. Orang hak bersyukur ni tuan-tuan, satu dapat nikmat, kedua nikmat hak nak mai. Nikmat hak Allah nak tambah lagi tu. Orang yang hilang syukur, hak ada hilang, hak nak mai tak mai. Orang yang bersyukur, walaupun dapat sedikit, hak nak mai tak putus. Dia ada rambutan, dia bersyukur dengan buah rambutan dia. Tuan-tuan, tahun depan lebat. Tahun depan lebat. Orang yang tak bersyukur, tuan-tuan, sombong. Hari ni dapat, dia jual. Tiba-tiba dalam perjalanan dia jual tadi, dia dapat musibah. Sakit, masuk terlantar di hospital. Nikmat hak namai tak ada kat dia. Ini orang tak bersyukur, tuan-tuan. Baik. Orang yang bersenang ni, dia suka kepada nafsu. Dia tidak menghargai nikmat. Kalau orang reda ni, kalau tuan-tuan tengok, dia sangat menghargai nikmat. Duklah macam mana keadaan, hatta kesusahan juga dianggap sebagai nikmat. Mungkin pelik dengar ni. Macam mana susah pun dianggap nikmat. Bagi orang yang reda, yang saya cerita hak mula-mula tadi, tapak dia adalah tapak ketakwaan dan keimanan. Duduk dalam keadaan nikmat, sama ada nikmat susah ke atau nikmat senang, dia menghargai dan dia beranggapan bahawa segala perkara yang Allah berikan atas diri dia adalah baik dan tidak menyusahkan dia. Cuma sekadar nampak pada pandangan mata sahaja. Orang macam ni, tuan-tuan, susah kita nak jumpa dah. Kan? Sebab dia terlalu menghargai nikmat. Kita nak pergi KL, contoh. Saya dengan tuan-tuan nak pergi KL. Tiba-tiba bak jatuh pokok di hadapan. Pokok tu halang jalan. Ada. Apa kita buat kat pokok tu? Kalau orang yang tidak menghargai nikmat, dia akan maki hamun pokok tu. Silat-silat hari bulan, dia pergi sumpah pokok tu, kata babi pokok ni. Tidak. Kalau pokok tu boleh jawab, dia kata aku kan babi, aku pokok, dia kata. Tapi orang beriman, dia akan reda. Dia akan sebut alhamdulillah. Setidak-tidaknya pokok tu tak timpa dia. Setidak-tidaknya pokok tu tidak menyakiti diri dia. Ini orang yang reda. Sama ada dalam keadaan begitu ataupun dalam keadaan yang lain. Jangan sampai kita terdesak baru kita nak menghargai nikmat Allah. Tak, benda tu hilang daripada kita baru kita nak menghargai Allah, menikmat Allah. Orang hak duduk tengah lautan, tiba-tiba dia duduk seorang-seorang jatuh dalam lautan, tuan-tuan. Baru dia teringat ke pokok hak jatuh dekat tepi jalan tadi. Tak, dia tak ada benda dia nak capai dah. Tidak, tuan-tuan, dia naik kapal, tiba-tiba kapal dia kena baling dengan ombak, terbalik, tuan-tuan.
Law ni dah terbalik, tinggal dia seorang-seorang, dia seorang-seorang hidup, kapal pun dah tenggelam. Baru dia teringat, lah kalau ada pokok yang tumbang masa aku nak mai baru ni, aku nak pergi mengair ni, dia kata aku nak pergi mengair ni, masa dalam nak jalan mengair, pokok tak ditumbang, pokok tak ditumbang. Lah kalau pokok ni duk hanyut kat tu kan lebih baik. Baru dia teringat nikmat tu. Sedangkan sebelum tadi dia maki hamun pokok tu, tuan-tuan. Ini orang yang tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ni dia tidak ada lapang dan juga tenang. Orang tak ada lapang tenang, dia cenderung kepada sifat munafik. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dia mula meragui akan takdir dan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sedang kata menunggu-nunggu, maksudnya adalah menunggu, yakni menunda untuk bertaubat. Tidak mau balik asal. Yang dimaksudkan dengan sehingga datanglah ketetapan Allah, yakni kematian, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh yang amat penipu, maksudnya ditipu oleh syaitan. Baik. Al-Hasan mengatakan, bersabarlah. Al-Hasan tu siapa? Imam Hasan Basri mengatakan, bersabarlah. Bersabarlah, bersungguh-sungguhlah. Kerana waktu kalian yang tersisa tidak lama lagi. Apa maksud tidak lama lagi? Masa kita pendek sahaja. Ni kalau tuan-tuan tengok, kalau perkiraan bulan Muharram sebenarnya kan, kita tengok dalam kalender Islam ni lain sikit noh. Tengok, kalau kira betul-betul umur kita ni sebenarnya lain kan. Zaman Nabi SAW, semasa belum zaman Nabi SAW dan juga zaman Nabi, dia tidak ada tahun. Dia tak ada tahun, tuan-tuan. Waktu mereka nak kata, betul kan Nabi ni berhijrah bulan Muharram? Mari kita jawab, dia tak ada tahun. Buktinya, saya tanya tuan-tuan, bila Nabi kita lahir? Bulan Muharram? Bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Betul tak Nabi telah lahir 12 Rabiul Awal? Tahun? Tahun gajah. Saya tahu tahun bila. Tuan-tuan nampak dah sekarang Nabi SAW lahir 12 Rabiul Awal tahun, alah bunyi dah, nak kena bunti. Tahun, sebutlah tahun 1400 ke 1000 berapa, 1400 ke 1400 berapa, sebut tuan-tuan. Tuan-tuan sebut tahun gajah, tak ada. Tapi wafatnya Nabi kita tahu tahun yang ke-10 Hijrah. Maknanya masa zaman Nabi lahir tidak ada tahun. Tetapi Allah sebut bulan dalam Islam duk ada berapa? Bulan ada berapa? Nak kena kira dulu Ustaz. Muharram, Safar, jenuh Duk ada 12. Al-Quran sebut dah. Duk ada sebanyak 12. Baik. Sekarang tahun tidak ada, bulan ada. Sebab tu tak ada masa yang ditentukan pada lahirnya Nabi SAW. Bila masa tahun ni ada? Tahun ini diciptakan pada waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apabila umat Islam ni duk jauh-jauh dah. Surat yang dihantar pada bulan 12. Contohnya kita ambil surat dihantar daripada bulan Zulhijjah. Nak sampai ke Mesir duk ada 3 bulan. Bukan kita hari ni. Kalau saya hantar mesej kat tuan-tuan, kata Tok Imam saya tak boleh main kuliah hari ni. Tok Imam pun pas kepada tuan-tuan WhatsApp tadi. Tuan-tuan boleh baca tak? Hak tak ada kredit tu tak payah tanya lah, memang tak boleh baca lah. Hak cerita ada kredit, bolehlah baca. Oh, Ustaz tak nak main hari ni, Ustaz tak boleh main. Makna kita boleh sampai automatik dandan kita boleh baca. Tapi zaman Saidina Umar 3 bulan baru boleh baca. Buka-buka ni nak buat bila? Hantar ditulis pada bulan Zulhijjah sampainya pada Jumalul Ukhra, Jama'ah akhir, bulan Jama'ah akhir. Ni kita nak buat bila? Nak start long ni kan nak start bila? Tahun tak ada. Maka bincang-bincang para sahabat yang hidup pada zaman Saidina Umar, maka ni kata depa bincang kita kena letakkan tahun bagi kalender Islam. Ada orang kata tahun itu bermula dengan Nabi lahir, nama wiladi. Bila Nabi lahir tuan-tuan? Tolak 53 tahun daripada Nabi hijrah.
Kan? Orang kata Nabi kan umur 40 tahun dapat wahyu. Hidup 13 tahun di kota Mekah. Jadi 53 tahun. Maknanya kalau kita pakai kalender wiladi, lah ni duk ada 1495. Betul tak tuan-tuan sudah matematik jam. Betul tak tuan-tuan? Maknanya umur kita tambah ke kurang? Tambahlah. Tak, sahabat kata tak, kita buat ikut Quran diturunkan, dipanggil nuzuli ataupun Qurani, bolehlah dua-dua tu. Bila? 13 tahun sebelum Nabi hijrah. Maknanya kalau hari ni 1442 tambah 13, 1455. Tak, sahabat kata tak, kita bermula dengan Nabi hijrah, itulah tahun pertama umat Islam. Maka pada hari ini dinamakan tahun hijrah. Itulah asal usul dia. Itulah asal-usul tahun hijrah, tahun miladi, tahun Qurani atau tahun hijrah. Maka sepakat para sahabat atau ulama pada waktu itu mengambil masa Nabi hijrah dikira tahun yang pertama. Macam mana dapat 10 tahun kemudian itu Nabi wafat? Dikira daripada hijrah. 10 tahun yang kemudian Nabi wafat, maka Nabi wafat pada tahun yang ke-10 hijrah. Walaupun tahun ada, bulan tak ada. Macam mana kita nak letakkan bulan yang pertama dalam kalender Islam? Sebab bulan tu berpusing. Dia tak ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Lepas Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkhidah, Zulhijjah, Muharram. Dia patah balik semula macam tu je. Dia tak ada ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tak ada tuan-tuan. Maka bincang-bincang di antara mereka, akhirnya sepakat para sahabat yang hidup pada zaman Sayyidina Umar, mereka meletakkan bulan Muharram adalah bulan yang pertama. Sebab itulah sambutan ma'al hijrah kita. Apabila kita kata Nabi berhijrah, maka kita katakan ianya bermula dengan bulan Muharram, kerana diletakkan sebagai bulan yang pertama. Tu cerita dia. Jangan duk bahas lagi, betul kan Nabi hijrah bulan Muharram? Aduh, dia main kona kot tu, payahlah nak jawab. Jadi jawab sebenarnya bulan itu diletak oleh para sahabat. Setiap sunnah para nabi, setiap sunnah Nabi kita Muhammad adalah sunnah para sahabat Nabi, adalah sunnah Nabi. Jadi kita ikut je lah, senang. Kau yang payah mana pun. Tak, tuan-tuan nak. Jadi kalau kita ikut masa ketiga-tiga tadi, sebenarnya umur kita ni dah tambah ke kurang? Kalau ikut hijrah, mudahlah. Tidak. Oh, kami ikut hijrah Ustaz, tapi kami nak mudah. Mudahlah. Kalau ikut Quran ni, tua sikit Ustaz. Kalau ikut wiladi, tua benar Ustaz. Nampak tak? Kita ambil mana satu? Tak. Tapi Al-Imam Musayyuti mengatakan, umur umat Islam tidak akan lebih 1,500 tahun. Tak tahulah nak cerita mana pun. Tapi umur umat Islam tidak lebih daripada 1,500 tahun. Di situ akan berlakunya kiamat. Wallahu a'lam. Itu bukan kajian kita. Jangan fikir tu sampai tak semayang. Sudah nak kiamat dah. Ustaz kata tahun miladi sudah nak kiamat dah. Nasi pun tak makan dah. Kering dah jadi. Ada yang fikir tu tuan-tuan. Fikir kita, kiamat dekat, malaikat boleh main bila-bila masuk. Hak tu kita kena fikir tuan-tuan. Sebab tu ilmu kena amal dengan yakin. Bukan ilmu hanya sekadar tinggal pengetahuan. Banyak orang hari ni dia tinggal ilmu dengan pengetahuan. Mana buktinya? Dia tahu semayang berjemaah itu 27 rakaat. 27 darjat, tapi dia tak mai semayang jemaah. Tu orang panggil ilmu tinggal ilmu, tidak ada keyakinan. Dia tahu semayang sunat sebelum subuh, pahalanya seluruh seisi alam. Dia tak semayang juga sunat sebelum subuh. Dia tahu 4 rakaat sebelum zuhur adalah solat yang boleh menghantarkan dia masuk dalam syurga. 12 rakaat. Antaranya 4 rakaat sebelum zuhur. Dia tak semayang juga. Dia tahu membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Mulk, menjadi cahaya yang akan menyelamatkan dia di alam barzah besok, ketika mana malaikat datang nak tanya soalan macam-macam kat dia. Tapi dia tak baca juga. Sebab dia duduk di atas ilmu taja. Dia duduk atas ilmu tahu. Tapi dia tidak duduk atas ilmu yakin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena berhenti dah tak, dah bunyi dah loceng tadi ni. Kita berhentilah. Kita berhenti tempat Imam Hasan Basri. Baik, kita berhenti pada pertemuan ini, iaitu Al-Hasan Basri, iaitu mengatakan Al-Imam Hasan Basri berkata, bersabarlah, bersungguh-sungguhlah, kerana kalian waktu yang tersita tidaklah lama lagi. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
Yang lemah yang kurang adalah kelemahan diri saya. Hakikat keseluruhan adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami was sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, jauhilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila dan penyakit kusta serta penyakit yang menakutkan. Allahumma inna nas'aluka Allah Rabbal Arsyil Azim an tarzuqna as-sihhah wal afiyah was salamah wal mu'afatad daimah fid din wa dunya wal akhirah. Wahai Tuhan kami, dikalah Tuhan penguasa arasy, kami mohon padamu ya Allah, Engkau kurniakanlah ke atas kami kesehatan, keselamatan dan keafiatan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat nanti. Allahumma anzil alaina dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa barakatan min barakatik ala hazil awja' wal amra wal asqam fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, turunkanlah ubat daripada ubat-Mu ya Allah, kesembuhan daripada kesembuhan-Mu ya Allah, kerahmatan daripada kerahmatan-Mu ya Allah atas kesengsaraan, kelaparan dan penyakit yang kami hadapi ini. Bebaskanlah ia ya Allah, angkatlah ia daripada kami ya Allah, angkatkanlah ia daripada kami ya Allah, angkatkanlah ia daripada kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.